Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Selasa, iaitu subjek Jawi dan Khat. Okey, semua boleh bawa keluar buku teks Jawi dan Khat dan terus buka pada muka surat 38. Sebelum ni kita dah ada ulang kaji dah format teks ucapan. Jadi hari ini kita akan ulang kaji lagi format teks ucapan. Okey, baik. Boleh buka muka surat 38. Okey, sama-sama kita akan bacakan teks ucapan yang telah disediakan dalam buku teks ini. Pada muka surat 38 dan juga muka surat 39. Muka surat sebelah dia. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Okey. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis yang berusaha Tuan Haji Hasnan bin Husin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Muhammad Zaman, guru-guru dan murid-murid sekalian. Hadirin sekalian, saya sebagai ketua pengawas sekolah ini ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik sekolah ini, khususnya dan warga pendidik di seluruh negara umumnya. Jika dahulu guru diibaratkan lilin yang membakar diri menerangi orang lain, tetapi hari ini guru umpama matahari yang menerangi seluruh alam. Tanpa guru, siapalah kita sekarang? Okay, sambung semula pada muka surat 39. Okay. Sempena tema sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Pembina Negara Bangsa, marilah sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka sentiasa menurut arahannya dan hormatilah mereka dengan seikhlas hati. Akhir sekali, saya berharap agar kita semua akan menjadi anak murid yang taat dan patuh kepada guru sehingga hayat dikandung badan. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Selesai bacaan teks ucapan yang telah diberikan. Okey. Dekat bawah ni, dia ada sediakan ayat, beberapa potong ayat, dan kita cuba sama-sama baca menggunakan intonasi yang betul. Mengikut kepada jenis-jenis ayat yang diberikan. Kalau ayat penyata, macam mana intonasi yang betul untuk baca ayat penyata. Kalau ayat tanya, macam mana intonasi yang betul untuk kita baca ayat tanya. Kalau ayat penegasan, okey. Jadi kita perlu baca ayat tersebut mengikut intonasi ayat penegasan. Okey, baik. Tak apa, sama-sama kita tengok. Yang pertama sekali, jangan sekali-kali membantah suruhan ibu bapa kita. Okey, bila kata ada jangan, bermaksud ianya adalah ayat penegasan. Jangan, larangan, ayat larangan. Bukan ayat penegasan, ayat larangan. Jadi perlulah intonasi dia itu perlulah tegas. Perlulah tegas. Okey, baik. Ayat kedua. Jangan memandu kenderaan jika kita tidak sihat. Okay, jangan pun. Okey, kat sini pun ada jangan. Menunjukkan bahawa itu merupakan ayat yang berbentuk larangan. Bila bentuk larangan, intonasinya pun perlulah tegas. Okey, baik. Yang ketiga. Kemalangan ngeri itu membabitkan bas dengan lori. Okey, yang ini dia tak ada hadir kata larang ataupun dia tak ada pula tanda-tanda baca macam tanda seru ke ataupun
tanda tanya ke tak ada. Dia cuma di hujungnya itu terus tanda noktah. Jadi, ayat ini menunjukkan ayat penyata. Ayat penyata intonasinya seperti biasa. Kita baca seperti biasa saja. Okey, baik. Yang keempat. Wow, enak sungguh masakan mak kamu. Okey, baik. Wow ini menunjukkan ketakjuban. Maknanya ayat ni ayat takjub lah. Ayat yang berbentuk takjub. Jadi bila kita ayat takjub ini kita perlu buat intonasi yang takjub, yang wow. Yang macam apa kita panggil? Yang macam kagum lah. Wow. Okey, itu adalah intonasi bagi ayat takjub. Ayat ataupun ayat kagum. Okey, baik. Ayat yang terakhir. Siapakah yang mencipta radio? Okey, dekat ayat ini menunjukkan ayat yang berbentuk tanya. Sebab apa? Sebab hadirnya kata tanya dan juga hadirnya tanda baca, tanda soal. Tanda soal. Jadi, ayat ini perlu dibaca dengan intonasi bertanya. Adakah ayat berbentuk pertanyaan kita baca secara penyata? Siapakah yang mencipta radio? Macam tak kena, betul tak? Kena baca menggunakan intonasi tanya. Kalau tidak, kalau kita bercakap dengan orang pun, orang tak faham. Kamu ni tanya ke kamu nak bagi tahu? Okey, baik. Boleh buka muka surat. Okey, muka surat 40. Okey, baik. 1, 2, 3 ni tak payah tengok. Okey, kita tengok nombor 4. Dekat bawah ni dia ada bagi format teks ucapan. Okey, jadi sama-sama kita tengok dahulu. Kita ulang kaji balik format-format yang perlu ada dalam teks ucapan. Okey, baik. Yang pertama adalah pendahuluan. Perlu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ni kita nak letak apa? Kita mestilah letakkan kata-kata salam. Maknanya kata alu-aluan lah. Mengucapkan salam sejahtera kepada penduduk kampung. Ini kalau katakan teks ucapan ni kita nak bagi dekat orang kampung lah. Ataupun kita nak berucap dekat satu majlis yang melibatkan pengumpulan orang kampung yang ramai. Jadi, dalam pendahuluan itu perlulah mengucapkan salam sejahtera. Kata alu-aluan kepada pendengar ucapan kita. Baik, yang kedua. Isi-isi penting. Perlulah kita letak isi-isi penting. Apa yang kita nak bagi tahu dalam teks ucapan kita. Contohnya dalam ni dia bagi yang pertama, melahirkan rasa simpati atas apa yang berlaku. Yang kedua, menasihati supaya bersabar. Yang ketiga, anggap sebagai dugaan. Yang keempat, akan memohon bantuan secepat mungkin. Yang kelima, mangsa ditempatkan di sekolah. Dan yang terakhir, pihak kerajaan menyumbang makanan dan pakaian. Yang ini berada di perenggan yang baru, yang mana di perenggan yang baru kita akan sampaikan isi-isi penting dalam ucapan. Dan yang terakhir sekali perlulah ada penutup. Dan dalam penutup ni kita perlu letak apa? Kita perlu letak harapan ke ataupun doa ke, kita selitkan dalam penutup. Berharap orang ramai memberikan kerjasama. Okey, baik. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, muka surat 41. Okey. Muka surat 41 ini, Ustaz nak kamu salin semula dengan arahan dan juga soalan dan juga jawapan. Kamu salin semula semua ini, kemudian gariskan pilihan jawapan yang betul. Pilihan jawapan yang dia telah bagikan dekat mana? Dalam kurungan. Dalam kurungan ini pilihan jawapan dia dan kamu perlu berikan jawapan yang mana betul. Dan soalan-soalan ini berdasarkan yang mana? Soalan-soalan ini berdasarkan teks ucapan yang telah kita bacakan tadi pada muka surat 38 dan juga 39. Jadi, saya nak kamu salin semula semua soalan ini beserta dengan pilihan jawapan yang telah diberikan dalam buku mana? Buku tulis. Kemudian gariskan jawapan yang betul. Gariskan jawapan yang betul. Ini pada muka surat 41. Okey, kemudian
Yang keduanya adalah pada muka surat 42. Pada ni nombor 3 ni sahaja. Nombor 3 ini sahaja dahulu. Okey, yang apa yang awak kena buat, awak kena tukarkan kepada khat sulus. Tak perlu salin dalam biasa, awak terus tulis. Maknanya dalam buku tulis nanti terus salin dalam bentuk khat sulus untuk soalan yang dibagikan. Alif tulislah dalam bentuk khat sulus. Ba tulislah dalam bentuk khat sulus. Ta pun tulislah dalam bentuk khat sulus. Gunakan pensil khat. Kalau yang ini, kalau tak ada pensil khat, awak boleh tajamkan dan ratakan di hujung. Tip pensil ni kamu ratakan supaya jadi macam petak. Macam petak, macam pensil khat. Yang macam ni. Buatkan mata dia jadi macam ni. Kemudian tulislah dalam bentuk khat sulus. Dalam buku tulis kamu, salin je terus dalam bentuk khat sulus untuk tulisan ayat-ayat yang telah diberikan. Okey, saya rasa itu sahaja kerja rumah kamu. Muka surat 41 dan juga muka surat 42. Okey, itu sahaja dahulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.